Kemudian kita tengok dekat bawah ni dia tulis keimanan adalah kepercayaan yang ditasdik, iaitu yang membenarkan pada hati tanpa ragu. Nampak? Okey. Para sahabat memulakan keimanan mereka dengan beriman kepada Rasulullah SAW melalui proses kajian dan penelitian siapa Muhammad SAW. Tersambung dekat atas ni. Dari sudut akhlak, kehidupan, keluarga, tanda-tanda kenabian dan sebagainya sebelum mereka berbai'ah dengan dua kalimah syahadah. Okey, nampak tak? Jadi itu satu bahagian. Tapi apa yang saya nak tunjuk dekat sini adalah perkataan ni, keimanan adalah kepercayaan yang ditasdik pada hati tanpa ragu. Itu keimanan. Kita mendapat iman apabila kepercayaan yang membenarkan pada hati tanpa ragu. Kena dapat ni perkataan ni, pada hati tanpa ragu. Itu baru kita sampai iman kita. Kalau kita tengok dekat bawah ni, tak pasti nampak ke tak. Kat bawah ni, asal riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, tulis kat sini Kami dikurniakan keimanan kepada Rasulullah SAW dahulu. Dikurniakan keimanan kepada Rasulullah dahulu, sebelum kami mempelajari Al-Quran. Suatu masa nanti akan berlaku manusia diberikan Al-Quran sebelum beriman. Okey, nampak? Lalu seseorang dari mereka membacanya dari surah Al-Fatihah hingga ke akhirnya, sedang dia tiada, tengok sini, memahami perintah dan larangannya. Mereka membacanya seperti orang yang meminum minuman yang tiada melepasi hakumnya. Okey, panjang cerita ataupun syarah tentang perkara ni, tapi apa yang saya nak tunjuk ataupun sampaikan, yang saya maksudkan dekat sini adalah kita tengok perkataan ni, kami dikurniakan keimanan kepada Rasulullah SAW dahulu sebelum kami mempelajari Al-Quran. Nampak tak? Jadi sebelum belajar Al-Quran, sebelum sampai kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah SAW dulu. Kemudian barulah sampai beriman dengan perkara-perkara lain. Jadi itulah yang saya maksudkan di dalam video terdahulu. Maksud dia, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dahulu. Kemudian satu-satu datang. Okay, jadi mungkin dekat sini akan ada orang cakap lah, sini kita tulis, tengok sini, akan berlaku manusia diberikan Al-Quran sebelum beriman, lalu seseorang dari mereka membacanya dari surah Al-Fatihah hingga akhir, sedangkan dia tiada memahami. Nampak tak? Dia tiada memahami. Kat sini sambung, memahami perintah dan larangannya. Jadi mungkin akan ada lah yang nak kata, oh ini sebelum, bukan tak beriman. Ini saya akan terangkan nanti, sekejap lagi saya akan terangkan. Cuma anda perlu bertenang dan dengar sehingga habis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini adalah definisi iman di sisi firqah yang mana? Ini definisi iman di sisi firqah yang mana? Baik, sedikit ulang kaji saya telah jelaskan dalam video sebelum ini, saya jelaskan sekali lagi. Di sisi ahli sunnah wal jamaah generasi salafus saleh, di sisi ahli sunnah wal jamaah 300 tahun yang awal, iman itu adalah nak kata kepercayaan boleh, nak kata keyakinan boleh, nak kata tasdik boleh, nak kata ikrar boleh. Ia adalah kepercayaan di dalam hati yang dibuktikan dengan lisan dan perbuatan, dan ia bertambah dan berkurang. Okay, saya ulangi sekali lagi. Keimanan itu adalah kepercayaan ataupun ikrar ataupun tasdik dalam hati. Ini perbezaan dari sudut perkataan saja, tak mengapa Jadi keimanan itu adalah kepercayaan dalam hati yang dibuktikan melalui lisan dan perbuatan, dan iman itu bertambah serta berkurang. Itu definisi iman di sisi ahli sunnah wal jamaah generasi salafus saleh. Okey, ini definisi iman ni. Keimanan adalah kepercayaan yang ditasdik, yang dibenarkan pada hati tanpa ragu-ragu. Ini definisi siapa ni? Baik, jom kita rujuk. Sekarang ini di hadapan anda ialah laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, fahaman aliran Murji'ah.
Okey, bertarikh 23 Mac 2019. Akidah aliran Murji'ah. Pertama, iman bagi golongan Murji'ah adalah tasdik, membenarkan di dalam hati sahaja. Okey, besar sangat ni. Sekejap ya, kecil sikit. Tak jalan pula dah. Okey. Okey, boleh nampak ya? Okey. Ciri-ciri akidah Murji'ah adalah pertama sekali, iman bagi golongan Murji'ah adalah tasdik, membenarkan dalam hati sahaja, atau tasdik bersama nutuk. Nutuk ni ialah ikrar dengan lisan sahaja. Adapun amal perbuatan ia tidak termasuk di dalam hakikat iman. Dan ciri kedua, iman tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Baca ayat pertama ni, iman bagi golongan Murji'ah adalah tasdik, membenarkan dalam hati sahaja. Right. Bandingkan ya. Keimanan adalah kepercayaan yang ditasdik, yang dibenarkan pada hati. Right? Tanpa ragu. Samalah tu, okay, tak apa. So, yang dibawa itu ialah definisi. Definisi iman di sisi Murji'ah. Bukannya ahli sunnah wal jamaah salafus soleh. Okay? Alright. Serius ni. Bawa rujukan, tetapi rujukannya ialah membawa definisi iman di sisi Murji'ah. Kemudian take note ya, poin nombor 2, di sisi Murji'ah iman tidak bertambah, tidak juga berkurang. Nanti poin ini akan saya ulas kemudian. Tapi take note ya, mental memory. Ada berapa perkara sekarang mental memory? Pertama ialah ayat 15 surah Al-Ma'idah, dalil yang digunakan tanpa terlepas, without miss oleh orang-orang yang berpegang kepada akidah Nur Muhammad. Kedua, pegang ni ya, bahawa aliran Murji'ah ini selain daripada tasdik dengan hati saja, mereka berpendapat bahawa iman ini tidak bertambah, tidak juga berkurang. Sebelum kita poin seterusnya, saya baca di sini ya, dalam laman web ni sendiri. Semoga kita beroleh kefahaman yang jelas dan dapat mengelakkan diri daripada fahaman yang menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah. Amin. Kemudian ditutup dengan doa ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahum. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan rezekikanlah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya, dan jangan jadikannya terkeliru atas kami sehingga kami sesat, dan jadikanlah kami orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Baik, sekarang kita ke minit ke-12. Minit ke-12 daripada video asal Dr. Haris, di mana beliau mengemukakan ataupun menunjukkan asar Ibnu Umar ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sila ambil perhatian bahawa asar Ibnu Umar ini dijadikan hujah, disebut berulang-ulang kali dalam video tersebut, seolah-olah ia adalah hujah yang paling utama, dalil yang paling utama. Okey, ada satu lagi dalil, yang ini ayat 14 surah Hujurat, itu saya akan ulas, kita ulas mengikut tertib video beliau. Yang pertama beliau kemukakan ialah asar Ibnu Umar ini sebagaimana di hadapan skrin anda sekarang ini, dan ia dijadikan dalil, dijadikan hujah yang berulang-ulang sehinggalah akhir. Okey, jadi mari kita kaji tentang asar ini. Sebelum kita nak kaji, sudah tentu kita akan semak takhrijnya terlebih dahulu, iaitu sumber rujukan dan juga darjatnya. Sumber rujukan dan juga darjatnya. Dan ini ada, beliau jelaskan seterusnya ya. Yang ini riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Alright. Okey, sayang sekali saya telah berusaha untuk mencari asar ini dalam kitab Al-Mustadrak. Bukan sahaja dalam kitab Al-Mustadrak, tetapi dalam semua kitab-kitab lain yang ada dalam perisian Maktabah Syamilah saya ini. Okey, Maktabah Syamilah ini adalah satu program yang percuma. Boleh muat turun percuma saja. Pastikan memori anda besar sebab sangat banyak kitab.
dan pastikan RAM dan speed juga pun laju sebab nak proses kitab yang banyak tu. So dalam rujukan ini ada kitab yang sangat banyak. Lalu saya cuba mencari, okey, berdasarkan lafaz itu, kemudiannya saya ambil juga berdasarkan beberapa kata kunci, tetapi sayang sekali tidaklah ditemui. Bukan sekadar nak semak sahih ke tak tau. Nak semak wujud ataupun tidak, baik dalam Mustadrak oleh Imam Al-Hakim ataupun dalam mana-mana kitab lain, tidak ada. Okey, sebaliknya yang saya jumpa dalam kitab Al-Mustadrak, okey. Alright. Mustadrak tu, ni yang saya punya. Okey, nak samalah. Alright. Memang sama pun. Penerbitnya Darqutni Ilmiah ya. Saya Mustadrak ada 2 edisi. Kenapa sampai 2 edisi? Sebab saya manfaatkan nota kaki daripada muhakkik. Sebab muhakkik tu bila dia nak tahqiq kitab ni, mukadimahnya, nota kakinya sangat banyak. Yang dengan itu kita dapat belajar tentang kitab ini dan tentang riwayat-riwayat yang ada di dalamnya. Baik. Ini riwayat yang paling dekat yang ada. Sama juga daripada Ibnu Umar. Sama juga nombor 101. Sesiapa yang ada kitab Mustadrak, Martabah Syamilah, rujuk hadis nombor 101. Hadis ini berkata Imam Al-Hakim, haza hadisun sahihun ala syartis syaikhain. Hadis ini sahih atas syarat 2 syekh. 2 syekh ni siapa? Yang ini Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wala a'rifu lahu illatan walam yukharrijahu, dan tidak aku ketahui baginya sebarang kecatatan, akan tetapi ia tidak dikeluarkan oleh mereka. Apa maksudnya? Jadi di sisi Al-Hakim, hadis ini dia tak jumpa, tak tahu dalamnya ada apa-apa ilah, ada apa-apa kecacatan. Cuma hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Muslim dalam kitab sahih masing-masing. Kemudiannya juga disemak oleh Imam Az-Zahabi. Okey, dan Imam Zahabi juga setuju. Beliau berkata di atas syarat mereka berdua, memang hadis ini sahih di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim dan tidak ada ilah padanya, tidak ada kecacatan padanya. Jadi ini adalah riwayat yang sahih. Ini yang sahih ya, bukan yang ini. Yang ini tak jumpa. Okey, yang ini tak jumpa. Yang ini yang sahih. Mari kita baca. Okey, daripada Ibnu Umar juga. Beliau berkata, kita mulakan dari sini. Laqad ishna burhatan min dahrina wa inna ahdasana yu'tal imana qabla al-Qur'an wa tanzilu suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayata'allamu halalaha wa haramaha wa ma yanbaghi an yuqafa indahu fiha kama ta'lamuna antumul Qur'an. Summa qala, kemudian berkata lagi Ibnu Umar ya, laqad ra'aitu rijalan. Okay, laqad ra'aitu rijalan yu'ta ahaduhumul Qur'ana fayaqra'u ma baina fatihati ila khatimatihi ma yadri ma amruhu wala zajiruhu wala ma yanbaghi an yuqafa indahu minhu yang suruhu nasrud daqali. Alright. Apa maksudnya ya? Yang saya terjemahkan, demi sesungguhnya kami pada zaman muda-muda dulu dikurniakan keimanan sebelum Al-Quran. Okey. Alright. Dr. Haris dalam videonya yang terbaru ni, yang saya tengah react ni, dia dah twist perkataan tidak beriman kepada sebelum beriman. Jadi apabila dia jumpa adanya ayat Quran yang sebut sebelum beriman, wow, saya ada dalil. Yang ini ayat 14 surah Hujurat. Bila dia jumpa asar Ibnu Umar, yang ini ni, yang juga sebut ya, ada di sini, sebelum, saya ada dalil. Padahal bukan dalil dia pun. Sebab perkataan Al-Quran di sini bermaksud ataupun merujuk kepada mushaf yang lengkap.
Okey, apakah qarinah? Apakah bukti bahawa saya kata Al-Quran di sini adalah mushaf yang lengkap? Sebab lanjutannya itu beliau menyebut tentang orang yang membaca apa yang berada di antara surah Al-Fatihah sehingga khatam. Pada zaman Abdullah ibnu Umar muda-muda bila dia baru masuk Islam, Al-Quran mana ada dalam bentuk satu mushaf yang orang boleh baca daripada surah Al-Fatihah sehingga khatam? Tak ada, belum ada lagi, belum disusun dalam satu mushaf, belum disusun tertib surah-surahnya itu. Jadi, apabila disebutkan Quran di sini, yang dia maksudkan ialah Quran yang lengkap yang daripada surah Al-Fatihah sehingga khatam. Sama juga dalam riwayat yang dia bawa ni seandainya sahih. Okay, orang yang membaca daripada surah Fatihah sehingga khatam. Ini merujuk kepada Al-Quran yang sudah siap dibukukan sebagai satu mushaf. Okey, adapun zaman Ibnu Umar belum ada Al-Quran sedemikian lagi. Okey, alright. Tak apa, seterusnya ya. Dan diturunkan surah demi surah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lalu diajarkan kepada kami apa yang halal daripadanya dan apa yang haram daripadanya dan apa yang sepatutnya ditangguhkan padanya sebagaimana yang anda ketahui daripada Al-Quran. Apa yang patut ditangguhkan itu ialah ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Ia difahami maksudnya. Kalau ada sesiapa yang kata tafwid, tuan nak lempang muka dia boleh. Sebab mereka ni berkata Rasulullah SAW, para sahabat, generasi salaf ni semua bodoh. Tak faham, tak kenal Allah. Semua tafwid secara total. Padahal mereka faham maksudnya. Yang ditafwidkan, yang diserahkan maksudnya kepada Allah ialah kaifiatnya ataupun ciri-cirinya ataupun penafsirannya. Adapun dari sudut bahasa, mereka memang faham. Itu dalam bahasa mereka sendiri. Kemudian berkata lagi Abdullah ibnu Umar, demi sesungguhnya aku melihat seseorang daripada kalian yang dikurniakan Al-Quran, lalu dia membaca apa yang berada di antara surah Al-Fatihah sehingga khatam. Apa yang dia sendiri tak tahu, tak faham tentang perintah ataupun larangan. Dan apa yang sepatutnya dia menangguh daripada berbicara tentangnya. Okey, bila anda tuan-tuan dan puan-puan dengar Dr. Haris dia baca terjemahan tu, dia baca direct je tau. Dia tak perasan ada kurungan. Dia tak tahu dalam teks Arab ni yang kurungan tu tak ada. Dia ni betul-betul buta huruf Arab ke apa benda. Dia tak boleh bezakan tu. Pengarang buku ni dia jujur, dia telah letak dalam kurungan. Tapi bila Dr. Haris dia baca terjemahan ni, dia baca je terus. Kami dikurniakan keimanan kepada Rasulullah SAW dahulu sebelum kami mempelajari. Dia tak kata pun dalam kurungan ataupun yakni. Kemudian dia tak jelaskan pun bagaimana teks Arab ni adalah kami, saya baca adalah kami dikurniakan keimanan sebelum Quran. Bagaimana keimanan ini boleh pula ditafsirkan, boleh pula sebab tafsir hadis kan, boleh pula ditafsirkan kepada Rasulullah SAW. Apakah qarinah, apakah bukti, apakah petunjuk bahawa keimanan di sini yang bersifat umum merujuk kepada Rasulullah SAW sahaja. Tak ada bukti tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada bukti. Jadi ini adalah tambahan yang sebenarnya salah. Tapi Dr. Haris dibaca saja. Dia tak tahu pun ada kurungan. Dia tak tahu pun dalam teks Arab tu tak ada. Okey, dia baca saja. Okey, tak apalah. Alright. Okey, saya nak bawa poin lain Katakanlah riwayat Ibnu Umar ini memang sahih, ada rujukannya. Entahlah mana-mana kan. Ada rujukannya ada rujukannya. Katakanlah ia sahih. Mari kita sama-sama terjemahkan. Okey, adalah kami dikurniakan keimanan sebelum Al-Quran. Sama juga Al-Quran di sini adalah mushaf yang lengkap. Pada zaman Rasulullah SAW apabila para sahabat baru saja memeluk Islam, sudah ada, tetapi yang ada apa ialah ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah sendiri bacakan kepada mereka. Ada beberapa ayat sebagai contoh, sebagai bukti. Salah satu daripadanya surah Ali Imran, surah ketiga ayat 164. Ayuh sama-sama kita baca. Ayat 164. Okey. Alright, boleh nampak ya?
Okay, di mana Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina iza ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Demi sesungguhnya Allah telah mengurniakan ke atas orang-orang yang beriman. Okey, orang-orang beriman, okey, apabila diutuskan kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang membacakan ke atas mereka ayat-ayatnya. Al-Quran pada zaman ni belum dalam satu mushaf yang lengkap, tapi diturunkan ayat demi ayat, diturunkan surah demi surah. Dan Rasulullah SAW bila turun ayat tu bacakannya kepada para sahabat dan mereka pun beriman dengan ayat tersebut. Wa yuzakihim, dan menyucikan mereka, wa yu'allimuhul kitab, dan mengajar pada mereka kitab, okay, Al-Quran, yang meskipun ketika itu belum lagi lengkap, tapi sekadar yang ada dan ia disebut sebagai kitab. Wal hikmah, yakni Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah menjelaskan bahawa ini ialah as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, padahal mereka sebelum itu dalam kesesatan yang nyata. Okay, ayat-ayat seumpama ini ada beberapa lagi dalam Al-Quran. Maka pada zaman Abdullah ibnu Umar, pada zaman muda-muda dia dulu, pada zaman dia hidup bersama Rasulullah SAW, sudah pun beriman kepada kitab-kitab, sudah pun beriman kepada Al-Quran, kerana apabila diturunkan ayat, Rasulullah bacakan. Apabila diturunkan ayat, Rasulullah bacakan. Cuma dalam bentuk mushaf yang lengkap, itu yang belum ada. Okey, kemudian disambung, dan akan datang satu zaman ke atas manusia ini di mana dikurniakan Al-Quran sebelum beriman. Okey, dia orang ni dah ada Quran dah ada mushaf tu sebelumnya mereka beriman. Maka seseorang daripada mereka membaca daripada surah Al-Fatihah sehingga khatam, merujuk kepada mushaf yang sudah lengkap, yang tidak mereka faham apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Kemudian cuba tuan-tuan tengok yang akhir ni, ya. Okey, yang akhir tu sudah cukup untuk memuskilkan. Sekejap, saya besarkan. Okey, apa ya? Mereka membacanya seperti orang yang meminum minuman air yang tiada melepasi halkumnya. Kalau dah sebut minum tu memang melepasi halkum lah kan. Kalau belum melepasi halkum, yang tidak melepasi halkum, itu artinya kumuh-kumuh. Dr. Haris tak laki 4 tahun tu, tanya tak Tok Guru, apa hal jadi macam ni? Kan nampak? Dan mereka meminum minuman air yang tidak melepasi halkum mereka. Dah minum mestilah melepasi halkum. Kalau berkumuh-kumuh, barulah tak melepasi halkum. Okey? Alright, tak apalah. Jadi tuan-tuan dan puan, yang dimasukkan dengan qabla ni, sebab Dr. Haris ni, asalkan ada perkataan sebelumnya, hujah saya, dalil saya, hujah saya. Yang dimasukkan ialah sebelum Al-Quran mushaf yang lengkap. Pada zaman sebelum itu, Abdullah ibnu Umar, para sahabat yang lain, mereka memang sudah pun beriman kepada kitab-kitab. Mereka beriman kepada ayat turun, Rasulullah bacakan, mereka beriman. Ayat turun, Rasulullah bacakan, mereka beriman. Yaslu alaihim ayatihi. Ada beberapa ayat ya yang menyebut yaslu alaihim ayat. Sebab pada zaman mereka ayat turun satu persatu. Ataupun satu surah, bukan satu mushaf yang lengkap tiba-tiba. Jadi hujah ini langsung tidak membantu apa yang cuba dibawa oleh Dr. Haris Ismail, ya. Baik, jadi tuan-tuan, kesimpulannya tentang riwayat ini, pertama, takhrijnya tidaklah dikenali daripada mana-mana kitab. Bila dah tak dapat dikenali, tak dapatlah pula nak disemak darjatnya. Apa yang sahih ialah dalam kitab Al-Mustadrak, sebagaimana yang telah saya bacakan tadi. Yang kedua, seandainya lah kita benefit of the doubt lah, tak apalah, bagi can ya. Jadi qabla Quran di sini merujuk kepada mushaf yang lengkap. Sebab Dr. Haris nak bawa apa? Nak bawa mereka ni telah beriman pada Rasulullah, tapi belum beriman kepada Al-Quran. Mereka beriman kepada Al-Quran, ayat demi ayat yang turun ketika mereka hidup pada zaman Rasulullah SAW. Asar ini disebut oleh Ibnu Umar, baik yang ini maupun dalam kitab Mustadrak,
disebut oleh Ibnu Umar ketika zaman Rasulullah SAW sudah pun wafat. Sebab tu dia jelaskan kami dulu-dulu era ataupun zaman kami muda kuat dan cergas dulu. Okey, okey, pada zaman itu memang Al-Quran secara satu mushaf tu tidak ada. Okey, tetapi mereka beriman kepada ayat demi ayat yang turun kepada mereka. Jadi tuan-tuan, hujah ataupun dalil yang digunakan berulang-ulang kali oleh Dr. Haris ini sebenarnya meminjam perkataan Ustaz Engku Ahmad Fazil ketika dialog kuib tersebut, pinjam ya, boleh dibakul sampahkan.